Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi menyambung pembelajaran kita berkenaan dengan tadabbur suratul Al-Kahfi. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca, melihat tafsiran ayat nombor 45 dan ayat nombor 46. Kedua-dua ayat ini di dalam nota yang bercetak berada pada muka surat 261, bermula pada muka surat 261. Kalau melihat dalam bentuk PDF soft copy, ayat ini dia berada pada slide nombor 522. Jumpa insya-Allah. Baik. Sebelum kita masuk kepada ayat 45 dengan ayat nombor 46, ingin saya jelaskan pada minggu yang lalu kita telah pun selesai membicarakan tentang kisah pemilik dua kebun anggur. Kita telah pun selesai membicarakan tentang kisah manusia yang dia telah jatuh kepada kesyirikan dari sudut materialistik. Jadi pada ayat nombor 45 dan ayat nombor 46 ini Allah menyebutkan kembali berkenaan dengan hakikat dunia. Kalau kita perasan cara Allah susun ayat dalam suratul Kahfi ini, kalau kita baca mula dulu suratul Kahfi, Allah cerita tentang dunia ini apa, Allah ciptakan perhiasan di dalamnya untuk apa. Lepas tu Allah Ta'ala letakkan selepas itu cerita-cerita benar. Jadi Alhamdulillah, kita telah selesai dua cerita benar yang ada dalam suratul Kahfi, iaitu pada cerita pemuda-pemuda yang berada di dalam gua dan cerita pemilik dua kebun anggur. Cuba kita lihat sekejap dekat slide nombor 519 atau muka surat 260. Kalau kita amati, kalau kita boleh buat perkaitan di antara satu ayat kepada satu ayat, kita mendapati, kalau tengok yang kisah penghuni gua adalah cerita manusia yang diuji dengan agamanya. Lepas tu ayat yang selepas ayat 26 tu sebenarnya Allah ada meletakkan solusi kepada ujian agama tu. Tuan-tuan perasan tak dekat muka surat 260 kita lihat ada kotak tentang kisah benar, apa solusi dia. Jadi sebenarnya dalam suratul Kahfi ini Allah bukan sekadar memaparkan kisah, tetapi Allah memaparkan juga apakah solusinya untuk menjadi seperti pemuda-pemuda gua ini. Jawapan tu ada pada ayat nombor 27 dan 28. Ketika mana kita belajar tentang ujian harta, Allah Ta'ala bukan sekadar menyebutkan tentang kisah itu, tetapi pada ayat selepasnya, seperti ayat yang kita akan baca sekejap lagi ni,
ayat 45 dan 46. Sebenarnya ayat 45 dan 46 ni dia merupakan solusi kepada ujian harta yang Allah Ta'ala telah ceritakan pada cerita sebelum ini. Okay, nampak tak perkaitan dia? Solusi di sini bermaksud bagi mengelakkan kita jatuh syirik, terlalu mengagungkan harta benda ni, maka pada ayat 45 Allah mengingatkan bahawasanya dunia ini dia akan binasa. Sebab apabila manusia dia mengingati selalu, oh dunia ini akan binasa, maka sifat terlalu mengagungkan harta itu sedikit demi sedikit akan berkurangan. Begitu juga ayat nombor 46 yang kita akan baca sebentar lagi merupakan solusi yang kedua. Daripada mengagungkan harta, memikirkan terlalu ekstrim tentang harta ini, maka Allah mengingatkan bahawasanya yang kekal, yang dapat dijadikan sandaran di hari akhirat adalah amal soleh. Jadi tuan-tuan nampak pada suratul Kahfi ini dia bukan sekadar paparkan cerita, tapi Allah bagi jalan. Allah memberikan solusinya. Jadi mari kita baca ayat 45 dan ayat nombor 46. Ayat 45, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Okay, ayat nombor 46. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Ayat nombor 45, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu perumpamaan. Allah buat satu perumpamaan tentang dunia. Perumpamaan ini Allah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemukakan kepada mereka perumpamaan kehidupan dunia ini sama seperti air. Okay. Allah buat perumpamaan dunia ini adalah sama seperti air. Air itu Allah turunkannya daripada langit. Okay, boleh faham setakat ni? Allah kata dunia yang kita sedang jalani ini,
Dia umpama air yang turun daripada langit. Okay. Dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit. Yang air hujan yang turun dari langit itu, dia jatuh bercampur baurlah dengan tanaman yang ada di bumi antara satu sama lain disebabkan air itu. Okay. Setelah tanam-tanaman itu menjadi subur disebabkan air yang bercampur dengan tanam-tanaman itu, maka tanam-tanaman itu satu masa akan jadi apa kepada dia? Fa asbaha hashima. Suatu hari tanam-tanaman itu akan menjadi kering, hancur, tadhurur riyah, lalu ia ditiup oleh angin. Kemudian Allah menutup tentang perumpamaan dunia ini yang mana ia datang dari Allah. Suatu hari nanti dunia ini dia akan binasa. Umpama tanam-tanaman yang Allah hidupkan akhirnya akan binasa, maka Allah katakan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okay. Ayat nombor 45 ni kita kena faham dia baik-baik. Kerana Allah nak cerita sebenarnya tentang dunia, tapi Allah datangkan dalam bentuk perumpamaan. Okay. Cuba kita lihat dekat nota yang berikutnya, iaitu muka surat 262 ataupun slide nombor 524. Mari kita sama-sama mencari jawapan. Di sebalik Allah kata dunia ini umpama air yang turun daripada langit. Okey, air yang turun dari langit ni rahmat, betul? Dunia ni sebenarnya ada kebaikan. Tapi kenapa Allah kata dunia umpama air yang turun dari langit? Okey, perhatikan baik-baik. Kata para ulama tafsir, kenapa Allah umpamakan dunia umpama air? Kerana air pada hakikatnya dia tidak berdiam atau menetap pada satu tempat. Maksudnya air ni dia tidak bentuknya bertakung dia macam tu. Okey, maknanya Allah nak bagi tahu bahawa air ini dia bukan berada pada satu tempat saja. So air itu dia akan bergerak. Apa kaitan dengan dunia? Kaitan dengan dunia bahawa dunia ni macam itulah sifat dia. Dia bergerak. Dia bergerak. Ada masa hari ini kita kaya. Dia bergerak. Ada masa berubah menjadi miskin. Ada masa hari ini kita sihat. Dia bergerak. Ada masa kita menjadi kurang sihat. Jadi Allah umpamakan dunia dengan air. Okey. Yang kedua, air, kita pelajari bahawa air dia tidak berada pada satu bentuk sahaja. Dia boleh berubah-ubah. Macam itulah kehidupan dunia, betul? Air berubah-ubah. Sekejap bersih, sekejap elok, sekejap air banyak, sekejap air apa? Sekejap air tu melimpah, sekejap air cukup, sekejap air kurang. Apa berkaitan dengan dunia? Allah nak bagi tahu bahawa dunia ini dia juga mengalami perubahan. Kita yang hidup dekat dunia ni berubah tak? Daripada usia remaja bertukar menjadi dewasa. Lepas dewasa bertukar menjadi manusia yang matang. Lepas duduk dalam keadaan yang matang bertukar menjadi orang yang kurang upaya. Lepas tu nanti bergerak tak? Bergerak tak? Berubah tak nanti? Berubah jadi apa?
Itulah yang Allah cerita. Umpama air. Lepas tu Allah kata, air ni sebenarnya ada masa dia ada masa dia tak ada. Kejap-kejap turun hujan, kejap-kejap tak turun. Nak menunjukkan bahawa dunia pun macam tu. Ia datang dan ia boleh pergi. Okey, nampak tak gambaran dunia dengan air hujan yang turun? Okay. Yang keempat, air hujan ni, air yang Allah turun ni, tak ada siapa boleh elak daripada di air hujan kalau turun. Ada tak orang boleh tahan? Jangan turun hujan, jangan turun hujan. Tak ada. Kalau air hujan tu turun, dia akan turun. Tak ada siapa boleh halang dia turun. Ada orang mungkin tempat dia menjadi banjir. Ada orang dia memang perlukan air hujan tu. Maksudnya air hujan ni tak ada siapa boleh menolak kesan baik dia, tak ada siapa boleh menolak kesan buruk dia. Walaupun kita buat banyak terowong smart tunnel. Betul. Banjir juga tak Kuala Lumpur ni sekali hujan? Banjir. Macam-macam formula dah kita fikir. Tapi sekali dia turun, dia memberi kesan sama ada baik ataupun dia buruk. Macam itulah hidup dunia ni. Ada manusia dapat faedah hidup dekat muka bumi ni. Ada manusia dia telah terpedaya dengan kehidupan dunianya. Jelas tak cara Allah Ta'ala nak bentangkan tentang perumpamaan ni? Ada manusia dia dapat faedah. Ada manusia dia tenggelam dalam apa? Dalam kesesatan, dalam kelalaian. Umpama tenggelam dalam banjir. Dunia ni kadang-kadang bagi kebaikan, kadang-kadang mendatangkan mudarat bagi kita. Begitulah air. Dan yang kelima, sudut kenapa Allah kata dunia ni umpama air hujan yang turun. Kata para ulama tafsir, air ni jika dia turun itu dengan kadar yang sedang-sedang cukup dan tak melampaui batas, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi manfaat. Tapi kalau dah lebih menjadi mudarat. Macam kita sebut tadi tu. Jadi sebenarnya Allah kata kehidupan dunia tu macam tu jugalah. Kalau diambil dunia itu sederhana saja, gunakan dunia itu untuk sedang-sedang je, maka manfaatlah dia. Tapi kalau hidup dekat dunia ni berlebihan sehingga lupa pada Allah, lupa tentang asal usul, lupa nanti nak pergi ke mana akhirnya, itulah yang mendatangkan mudarat. Umpama air kalau dia turun secara berlebihan, rupa-rupanya dah lama dah Allah datangkan umpamaan ni. Hampir saban waktu kita mendengar hujan yang turun. Kita selalu dengar banjir. Tapi kita terlupa untuk mengkaitkan air hujan yang turun itu umpama hidup di dunia. Okey, jelas? Boleh faham? Okey. Kemudian, kesimpulan daripada apa yang kita cerita tadi itu, sebenarnya Allah nak bagi tahu bahawa tumbuh-tumbuhan itu apabila dia dapat air hujan, dia akan menghijau. Tapi satu masa tumbuhan itu akan habislah. Akan musnah. Begitu juga sebenarnya dengan dunia. Sampai satu ketika dia akan binasa. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh faham tak yang Allah nak cerita tu? Okey. Kemudian kenapa Allah Ta'ala kata pada hujung tu dia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Allah Ta'ala ni dia mengatur alam ni, dia boleh buat apa dia nak buat. Dia boleh bagi azab ke, dia boleh bagi rahmat ke, dia boleh selamatkan kita daripada fitnah dunia dan sebagainya.
Okey, setakat ni kalau dah boleh faham, kita terus pergi kepada ayat nombor 46 dulu. Lepas tu kita tengok ada sikit waktu nanti, kita tengok kepada teladannya. Kita tengok dulu ayat nombor 46. Okey, ayat 46 Allah menjelaskan kepada kita tentang dunia ni yang sementara tadi, apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Maka Allah menyebutkan awal-awal adalah harta dan anak-anak itu hanyalah sekadar perhiasan dunia. Okey. Ingat tak perhiasan? Kita orang sebut perhiasan ni dia hanya aksesori saja, betul tak? Dia hanya sampingan saja. Jadi Allah kata harta, anak-anak ni sebenarnya benda yang hanya kita jadi dia sebagai perhiasan dia sebenarnya. Bukanlah benda yang utama sangat. Tapi yang utama tu apa? Allah jelaskan pada ayat yang berikutnya, dalam ayat yang sama. Okey. Dalam ayat ni, kenapa Allah sebut harta terlebih dahulu daripada anak-anak? Nak memberitahu kepada kita bahawa biasanya, selalunya manusia memerlukan harta berbanding dengan anak. Betul tak? Ada orang sekarang, ada orang dia tak ada anak, tapi dia perlukan harta. Betul tak? Tak ada anak tak apa, tapi yang perlu harta. Sebab itu Allah dahulukan menyebut harta berbanding dengan menyebut anak-anak. Jadi untuk kita melihat apakah teladan, apakah tindakan yang perlu kita ambil berdasarkan ayat 45 dan 46 ni, untuk pagi ni saya mohon maaf kerana tak dapat nak perincikan sebab kita pernah masuk 21 minit. InsyaAllah besok pagi kita ulang kembali ayat 45 dan 46 ni. Kita terus pergi mencari apakah yang perlu kita ambil, yang perlu kita ubah, yang perlu kita tambah baik pada tindakan selepas tadabbur. Nanti kita akan rujuk pada muka surat 268 sehinggalah muka surat 275. InsyaAllah boleh baca terlebih dahulu. Kita jumpa lagi pada keesokan harinya untuk kita memperincikan apakah ibrah, fawaid, hidayah daripada dua ayat yang telah kita pelajari pada pagi ini. Kita jumpa lagi, mohon rahmat, berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.